Okey, terima kasih kepada Cikgu Mahani. Sebenarnya Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari dan salam kekeluargaan lah. Sebelum saya teruskan lagi dengan slot kita pada hari ini, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Omar atau lebih dikenali sebagai Teen Educator Doni. Yang mana kalau sahabat-sahabat yang adik-adik remaja di Cafe Teen tu selalu panggil nama dengan Abang Doni lah. So mungkin kalau nanti ada rezeki, kalau ada adik semua datang, kita boleh berjumpa secara berdepan lah. Dan saya mewakili Cafe Teen WBKL ataupun Cafe Teen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan saya berkhidmat di Cafe Teen UTC Pudu. Okay, kalau tahu Cafe Teen ada 4 cawangan di Jalan Raja Laut, UTC Pudu, UTC Keramat dan juga di Putrajaya. So dalam tempoh fasa 1 ni kita menjalankan secara atas talian saja, tapi tak mengapa walaupun last minute, tapi kita okey saja insyaAllah. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat bantu dan memberi manfaat lah kepada adik-adik semua. So saya nak dengar sikit lah suara adik-adik. Apa khabar semua? Sihat ke? Macam mana PDPR di rumah? Baik. Sihat. Sihat. Baik. Bersemangat. Okey. Walaupun pembelajaran di rumah, tapi saya harapkan, abang harapkan adik-adik semua bersemangatlah, bersemangat. Walaupun mungkin suasana pembelajaran agak berbeza, tapi insyaAllah dengan semangat yang ada ni, insyaAllah akan memberikan kejayaan kepada adik-adik semua. Alright. So, cikgu boleh saya sharekan slide? Boleh bang. Boleh. Boleh Okay. Baik. Tapi sebelum saya share, kita ni lah, kita macam mukadimah dulu lah. Okay. Sebab sekarang ni adik-adik semua berada di tingkatan 3 kan, dan insyaAllah tahun depan adik-adik semua akan melanjutkan ke tingkatan 4, dan pastinya sekarang ni dilema yang adik-adik sedang rasa adalah apa yang adik-adik nak pilih sebenarnya, pilih bidang apa ataupun aliran, kita panggil aliran semasa berada di tingkatan 4 nanti. So mungkin sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan hari ini akan memberi panduan lah kepada adik, ataupun mungkin adik-adik dah boleh start pilih okey apa bidang ataupun fokus adik-adik pada tahun hadapan, right? So sekejap ya. Okay, kalau adik-adik boleh lihat sekarang ni saya sharekan berkaitan dengan slide kita pada hari ni lah. Okay, dengan tajuk ke mana arah saya, ke mana arah adik-adik lepas ni, ke mana, sama ada nak sambung aliran apa, sains ke akaun ke seni ke, yang itu dapat saya tangkap lah daripada Cikgu Mahani ke tadi, sains ke seni ke ataupun akaun ke. So ke mana arah kita selepas ini. Okay, so ni ada beberapa 4 perkara yang akan saya kongsikan kepada adik-adik, dan kita pergi kepada pengenalan macam mana, right? Pengenalan, kita tahu, kita secara amnya sesi persekolahan yang secara umumnya yang akan kita jalani adalah selama 11 tahun, bermula daripada darjah 1 sehingga tingkatan 5. So ada beberapa fasa, ataupun di setiap fasa itu kita ditekankan ataupun kita difokuskan kepada beberapa perkara. Okay? Sebagai contoh, masa darjah 1 sehingga darjah 3 kita difokuskan dengan pembelajaran ataupun tumpuan kita kepada perkara asas dan juga pengenalan kepada huruf, nombor, ejaan, kiraan serta pengetahuan am. So di sini kita dulu dikenal dengan ABC, kita kenal nombor 1, 2, 3. So kita belajar tentang ejaan, macam mana susun buat ayat dan sebagainya. So itu adalah fokus kita semasa tempoh darjah 1 sehingga darjah 3, ataupun lebih umum kita kenal sebagai tahap 1 di sekolah rendah. Dan semasa di tingkatan darjah 3 nak masuk ke darjah 4, so kita mengalami fasa seterusnya, kita naik bersatu tahap yang lebih tinggi, itu tahap kedua. So di sini pembelajaran kita difokuskan ataupun tertumpu kepada penambahan beberapa subjek lagi, dan pembelajaran itu adalah kompleks dan juga praktikal. Penambahan subjek yang macam mana? So mungkin
kita ada, tak silap saya, RBT, Reka Bentuk dan Teknologi, yang dulu dikenal sebagai kemahiran hidup, dan juga ada subjek sejarah, dan dulu masa zaman saya dulu lebih kepada kajian tempatan. So di situ kita masih lagi belajar, cuma pembelajaran itu lagi tinggi lah. Situ kita ada macam mana nak bundarkan dan sebagainya. So end up dan akhir sekali adalah kita pada darjah 6 kita melalui peperiksaan UPSR ataupun ujian penilaian sekolah rendah. Dan adik-adik pun sempat kan ambil UPSR. Semua result okey tak UPSR? Okey. Okey je kan? KO, alah jangan kata KO. Sebenarnya semua orang result kita dapat tu, itu adalah usaha kita, dan insya-Allah abang percaya usaha yang adik-adik telah terapkan itu akan membuahkan hasil, mungkin bukan sekarang, mungkin pada masa akan datang. So keep on berusaha, jangan patah semangat, okey? Dan sekarang adik-adik berada di fasa seterusnya, iaitu fasa yang mana adik-adik berada peralihan sekolah rendah ke sekolah menengah, iaitu dah dari darjah 6 masuk ke tingkatan 1. So dalam tempoh tingkatan 1 hingga tingkatan 3 itu, adik-adik mengalami fasa peralihan daripada cara pembelajaran sekolah rendah ke sekolah menengah. So kita dapat tahu ada beza macam mana cara pembelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau dahulu masa sekolah rendah kita masih lagi menggunakan pensel, kan? Kalau buat kerja ke apa kita gunakan pensel, kita jaranglah pakai pen di sekolah rendah. Tak tahulah kalau adik-adik advance daripada abang, tapi pengalaman abang masa sekolah rendah memang kita tak pakai pensel, tapi memang tak pakai pen, tapi kita pakai pensel. Tapi di sekolah menengah kita dah start pakai pen. So situ macam agak kekok pada awalnya. So daripada segi pembelajaran juga kita dikenalkan dengan subjek yang ada komsas. Kita dalam subjek matematik tu kita dah belajar tentang equation dan sebagainya, penggunaan kalkulator dan sebagainya. So pembelajaran itu kita masih lagi fokus kepada subjek asas yang kita belajar semasa berada di sekolah rendah, tapi lebih mendalam lagi pembelajaran kita. Dan pada ketika inilah di mana adik-adik berada sekarang, iaitu di antara tingkatan 3 dan tingkatan 4. Okay, so sekarang ni adik-adik mengalami ataupun sedang menjalani fasa inilah, fasa peralihan daripada pembelajaran daripada menengah rendah ke menengah atas. Dan antara dilema yang adik-adik sedang merasai sekarang, dan abang dulu pun pernah merasai juga benda ni, adalah kita nak tahu pemilihan aliran bidang kita. Aliran bidang kita yang mana kita nak pilih apa? Kita nak pilih sains ke? Kita nak pilih sastra ke? Akaun ke? Seni ke? Kita tak tahu nak pilih apa sebenarnya. Okay. So di sinilah kadang-kadang kita macam tak tahu nak pilih apa. Kadang-kadang nak ikut kawan lah. Engkau pilih apa? Pilih sains. Aku pun nak masuk sains. Kadang-kadang kita ada macam tu. Kadang-kadang family kita strict kan. Kau kena ambil sains. Okay. Ataupun tak nak lain, kena ambil ni. So kita ada di fasa ini yang mana dilema adik-adik nak pilih aliran apa ataupun bidang pengajian apa yang adik-adik nak ambil untuk tahun hadapan. Dan memang selalunya perkara ini akan terjadilah kepada bukan sahaja adik-adik, abang, mungkin orang sebelum kita, semua pernah mengalami perkara yang macam ni. So itu yang akan kita fokuskan pada hari ini, dan insyaAllah harapnya ianya membantu adik-adik untuk memilih bidang ataupun aliran yang adik-adik minat lah, terutamanya yang kita minati lah. Okay. Dan kita kan tanya kenapa kita kena pilih aliran? Sebab apa adik-adik nak pilih aliran? Ataupun sebab apa adik-adik rasa kenapa kita kena pilih aliran bila berada di tingkatan 4? Boleh adik-adik sharekan dengan abang? Antaranya lah. Kenapa yang masuk tingkatan 4 je kita kena pilih aliran? Abang nak dengar jawapan adik sebelum abang baca jawapan abang. Dekat chat tu kan? Dekat chat, saya tak boleh nak tengok chat sebab saya kena keluar dulu daripada saya bacakan ada yang type. Okay, ada yang type. Ada yang type. Okay. Apa saya boleh buat, saya keluar sekejap, kita tengok. So kenapa adik-adik terfikir macam bila masuk tingkatan 4 je kita dah kena pilih aliran? Sebab apa? Abang nak dengar antara jawapan adik-adik sendiri. Untuk tentukan masa hadapan. Okey, betul. Kita nak plankan kita punya career kita pada masa akan datang. Alright, yang lain ada jawapan lain tak?
kadang-kadang kita ada beberapa faktor jugalah sebab apa kita kena pilih aliran sebenarnya. Okay, so mungkin salah satunya macam okay, Sofia kata untuk ada basic ilmu pengetahuan yang relate dengan career. Okay, betul? Sebab kadang bila kita pilih aliran kita, so kita dah tahu fokus career kita pada masa akan datang. Alright? Untuk mengetahui cita-cita kita pada masa hadapan. Okay, betul. Kita nak tahu apa punya kita punya ambition kita punya cita itu untuk masa hadapan. Okay? To focus on what field and career we want to be in. Yes, exactly. Sebab kita kadang-kadang sebab masa berada di tingkatan masa tingkatan 3 ke bawah tu kita macam just kita develop ataupun kita ambil kita bina ilmu pengetahuan, kita kecap ilmu pengetahuan. Tapi bila masa di start daripada tingkatan 4 itu, permulaan kita untuk kita pilih ke mana arah kita sebenarnya. So sekarang ni mungkin adik-adik dah tahu ke mana adik nak pergi, tapi kadang-kadang mungkin macam tak confident, kadang rasa macam betul ke pilihan macam ni dan sebagainya, right? Tak apa, jawapan tu okey, ada betul lah, maksudnya adik tahu kenapa adik-adik kena pilih aliran semasa berada di tingkatan 4. Okey, so antara yang abang boleh katakan kenapa kita kena pilih aliran. Yang pertama, kita boleh kenal pasti dan kita dapat tahu kita punya passion ataupun kita punya minat tu ke arah mana. Walaupun kita rambut sama hitam, tak tahulah kalau ada yang masa tengah study online ni ada tukar-tukar rambut, kita tak tahulah. Tapi kita tahu tak semestinya semua orang itu mempunyai minat yang sama. Alright, mungkin ada orang ini minat kepada bidang pengajian ataupun aliran yang lebih kepada sains. Mungkin dalam diri dia nak jadi doktor, dia mungkin nak masuk dalam bidang perubatan. Tapi ada orang lain dia lebih minat kepada bidang ataupun aliran yang berteraskan kepada skill ataupun kemahiran. Okay, dia suka macam repair motor ke, ataupun sekarang ni dengan perkembangan teknologi boleh betulkan telefon ke, lebih kepada gadget ke. So minat dia ke arah yang macam tu. Mungkin ada orang yang minat kepada kiraan, orang yang macam dia kalau buat kiraan ni dia memang top lah, dia memang top. So mungkin kita tahu minat setiap orang itu adalah berbeza-beza. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, macam tadi ada beberapa jawapan yang mungkin ada kena-mengena. Kita dapat fokus ke mana bidang kerjaya kita, ke mana career kita, ke mana kita nak pergi. Where we want to go after kita dah tamat SPM, ke mana kita nak pergi, apa kerjaya kita nak ambil. So bermula daripada pemilihan aliran itulah yang mana akan tentukan kepada kita ke mana bidang ataupun ke mana arah kita nak pergi, ataupun kerjaya ataupun career kita, right? Dan yang terakhir, kita dapat tentukan perancangan dalam pembelajaran. Okay, kita dah tahu minat kita ke arah, mungkin contoh abang ambil yang paling popular adalah sains. Kita dah tahu kita minat ke sains. So kita dah boleh well plan apa gerak kerja kita ataupun apa perancangan kita dalam kita nak tackle subjek sains macam tu. Sebab kita tahu bila masuk dia berada di tingkatan 4 dan 5, abang pernah dengar kata-kata cikgu abang semasa sekolah dulu, semasa berada di tahap menengah atas ataupun tingkatan 4 dan 5 ini bukan masa untuk kita berhoneymoon. Kalau macam ni kita boleh huha-huha, tapi kita boleh tackle lagi subjek yang basic. Tapi sebab subjek aliran yang kita akan ambil ni, subjek ini lebih tricky, lebih susah untuk kita hadam. So bila mana kita dah tahu fokus kita nak ambil sains ataupun kita nak ambil account, kita nak ambil seni ataupun apa-apa aliran sekalipun, kita dah tahu macam mana kita nak plankan kerjaya kita. Kita nak plankan kita punya pembelajaran kita mengikut aliran ataupun bidang yang kita ambil. Okay, setakat ni okey tak adik-adik? Okey. Okey bang, okey. Okey. Alright. Okay, so kita akan masuk kepada seterusnya, iaitu aliran yang ditawarkan. Dan abang-abang mesti, abang-abang pula, adik-adik mesti dah tahu aliran apa yang akan ditawarkan lah. Tak semestinya apa yang abang tunjukkan ini adalah sama yang ditawarkan di sekolah, tapi ini adalah contoh yang abang ambil untuk kita lebih faham dalam aliran itu apa antara subjek-subjek yang kita akan ambil.
Okey, melalui penyelidikan abang, ada sedikit trivia lah yang abang nak tunjukkan dekat adik-adik. Bermula pada tahun 2020, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melakukan perubahan dengan memasukkan transisi perubahan pelajar kepada pembahagian aliran apabila berada di tingkatan 4. Okey, kalau sebelum ni, zaman abang, zaman mungkin sebelum tahun 2020, kita lebih tertumpu kepada penetapan aliran yang berbeza macam aliran sains, aliran sastra, mungkin selalu terdulah sains dan sastra lah selalunya. Okay, tapi start pada tahun lepas, KPM telah memperkenalkan 4 pakej baru seiring dengan KSSM. Pernah dengar tak perkataan KSSM ni? Pernah. Pernah, kat mana? Dekat buku teks. Yes, betul. Dekat buku teks. Okay, bagus. Maksudnya dapat tangkap KSSM ni kat mana. Okay, KSSM ni dikenali sebagai kurikulum standard sekolah menengah ataupun sebelum ni dikenali sebagai KBSM, iaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah. Yang mana di bawah KSSM ini dia bertunjangkan kepada 6 tunjang. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah perkembangan fizikal dan estetika, yang keempat adalah keterampilan diri, yang kelima sains dan teknologi STEM. Bukan STEM yang tampal dekat surat tu, tapi ini adalah tingkatan kepada sains, teknologi, engineering dan juga mathematics. Dan yang keenam adalah kerohanian, sikap dan nilai. Alright. Okey, dengan perkenalan 4 pakej baru ini, pelajar-pelajar perlu mengambil subjek teras. Subjek teras ni adalah subjek yang memang core lah, yang memang kena ambil. Subjek wajib serta subjek pilihan mengikut berpandukan kepada minat pelajar. Okay, sebelum saya teruskan, Cikgu Mahani, boleh saya dapat tahu sekolah ada ke macam dah terangkan berkaitan dengan pakej ni ataupun belum lagi? Selalunya kita akan bagi orientasi masa daftar lah kan. Nanti penyelaras tingkatan 4 lah yang akan bagi penerangan bersama dengan kaunselor. Kenapa layak dan tak layak lah. Sebab macam sebelum ini mungkin macam ni saya mula nak terangkan macam zaman-zaman saya dulu lah ataupun zaman cikgu juga yang mana kita ke arah aliran yang berbeza, tapi saya dapat tahu ada perubahan sebenarnya. So saya terangkan mengikut pada perubahan ini. Boleh cikgu? Boleh. Right, okay. So kita masuk ke abang akan teruskan dengan antara pakej-pakej yang diperkenalkan oleh KPM lah, KPM. Tapi abang cuba selarikan ataupun mungkin konkludkan macam aliran yang lebih senang lah, yang lebih mudah untuk difahami. Okay, pakej yang pertama adalah pakej STEM 1. Okay, kalau melalui contoh yang diberikan ini sebagai contoh, mungkin ada perbezaan lah, mungkin macam Cikgu Mahani katakan tadi, bila masa berada di tingkatan 4 akan melalui orientasi dan akan diterangkan lebih lanjut lagi lah. Cuba ini adalah salah satu contoh. Okay, kalau kita tengok di bawah pakej yang pertama ini ataupun pakej STEM 1 ini, kebanyakan subjeknya adalah melibatkan kepada sains sebagai core utama dia ataupun sebagai tunjang utama dia. So kalau abang boleh konkludkan adalah pakej yang pertama ini lebih kepada ataupun tertumpu kepada aliran sains. Kalau kita tengok ada subjek biologi, fizik, kimia. Macam sekarang ni, ada tak daripada kalangan adik-adik yang minat dalam aliran sains? Ada tak mungkin mungkin ada abang-abang ataupun senior yang belajar dalam aliran sains dan adik-adik macam teruja bila tahu ataupun bila tengok diorang belajar? Ada tak dalam kalangan adik-adik yang sekarang ni minat dalam bidang sains? Nak tahu juga. Zuan ada respon tu, dia minat sains. Dia minat sains. So memang yang ni, orang yang minat sains ni kita tahu dia memang mungkin ataupun ni pendapat saya lah ya, pendapat abang sendiri, mungkin dia punya bidang ataupun kerjaya dia lebih ke dalam bidang ataupun nak menjadi seorang doktor. Selalunya kalau aliran sains ni kita memang salah satu kerjaya yang memang kita tengok adalah sebagai seorang doktor. Tapi adakah ianya sebagai seorang doktor saja? Sebenarnya tidak. So nanti abang akan tunjukkan antara beberapa contoh
ataupun kerjaya yang boleh diambil dalam bidang sains ini. Alright. So ini secara gambaran subjek-subjek yang adik-adik akan ambil semasa berada di tingkatan 4 di bawah package yang pertama, package STEM 1 sains. Okay, mungkin takkan sama, cuma nanti bila adik-adik dah berada di tingkatan 4 akan dijelaskan dengan lebih lanjut lah oleh cikgu ataupun penyelaras tingkatan 4 nantilah. Okay. So seterusnya adalah package yang kedua, iaitu package-package yang menawarkan subjek-subjek yang ada ataupun ada berkaitan dengan teknologi. Sebab kita tahu sekarang ni kita mengalami perubahan teknologi ataupun IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. So maknanya sekarang ni lebih tertumpu kepada perkembangan teknologi yang pesat, banyak teknologi-teknologi yang dibangunkan. So mungkin generasi sekarang ni pun ada yang meminati ke arah ataupun suka dalam bidang teknologi. So ini adalah antara secara generalnya subjek-subjek yang adik-adik akan ambil yang mana minat teknologi. So ini adalah gambaran adik-adik akan ambil subjek pada tahun hadapan lah. So kita tengok kenapa mesti karatan, kenapa ada subjek kimia, kenapa ada subjek fizik. Sebenarnya subjek ini juga digunakan dalam perkembangan ataupun digunakan juga dalam penciptaan sesuatu teknologi. Kalau kita tak belajar benda ni, kadang-kadang kita tak tahu macam mana sesuatu teknologi itu dicipta. Okay? Macam mana kadang kalau ada belajar fizik kita tahu kalau kita brake, kalau contoh kita brake kereta atau sebagainya, kenapa badan kita tak ikut lepas. Sebenarnya ada perkara-perkara ataupun orang kata macam ilmu daripada fizik itu diaplikasikan dalam penciptaan brake tersebut. Okay? Pengajian kejuruteraan atau lulusan kejuruteraan, macam mana kita nak bina satu bangunan kalau kita tiada asasnya. So itu antara subjek-subjek yang adik-adik ambil kalau adik-adik minat kepada teknologi. Okay. So seterusnya masih okey ke? Adik-adik masih okey ke? Okey. Okey. So boleh. Okay, tak apa. Nanti kalau ada persoalan ke apa, nanti kita tanya pada penghujung. Alright, seterusnya yang ketiga adalah package yang menawarkan subjek-subjek yang tertumpu kepada bidang yang menawarkan kemahiran. Okay. Sebab sekarang ni kemahiran ataupun skill ni sesuatu yang sangat penting juga sebenarnya. Okay. Kadang-kadang ada orang dia tak minat kepada macam belajar secara macam membaca, faham. Ada orang yang tak suka fakta, tapi dia lebih suka ke arah bidang ataupun aliran yang menerapkan kepada kemahiran. Okey, yang mana macam mungkin yang lebih kepada praktikal ataupun lebih kepada macam kesenian. Sebab perkara-perkara macam tu lebih kita lebih banyakkan kepada kemahiran. Okay, kalau kita tak ada kemahiran, contohlah macam abang memang tak ada kemahiran dalam melukis. Kalau melukis memang sangat fail lah. Okay, tapi ada orang yang ada minat dalam melukis. So dia boleh contoh orang tu dia fokus nak jadi sebagai profession. Okay. So dia kena ada seni lukisan yang sangat baik. Sebab apa? Nak bagi impression kepada orang ataupun orang yang nak gunakan khidmat dia, macam mana dia lukis tu sebagai satu macam impression pertama. So kalau macam, oh cantik lukisan awak, so orang akan minat dan akan ambil dia sebagai profession dia. So kalau macam orang yang tak ada seni tapi join dalam tu, kadang benda tu dia tak akan bagikan impression yang baik lah. Okay. So kemahiran ini juga sangat penting sebab sekarang ini pekerjaan dalam kemahiran juga sangat-sangat diperlukan. Okay. Kita bukan kata tak ada, tapi sebenarnya kita kekurangan pelajar-pelajar yang ataupun graduan yang meminati kepada kemahiran. Okay. So macam contoh kalau ada kalangan adik-adik yang pandai repair motosikal sebagainya, so itu adalah satu kemahiran yang boleh adik-adik develop, dan mungkin ini aliran yang adik-adik boleh ambil lah
ambil pada tahun hadapan sekiranya kalau ada di sekolah. Okay, kalau tak ada, ada sekolah-sekolah yang menawarkan bidang kemahiran sebagai contoh college vocational yang memang menerapkan kepada kemahiran dan juga sekolah menengah teknik. Yang ini juga ada subjek-subjek yang menawarkan kepada kemahiran. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan sekolah, adik-adik boleh tanyakan kepada cikgu mungkin cikgu Mahani nanti akan terangkan kepada pemilihan sekolah ataupun contoh-contoh sekolah yang adik boleh masuklah kalau ada dalam kalangan adik yang minat kepada bidang kemahiran. Sebab tak semua sekolah ada bidang ada subjek ataupun menawarkan subjek yang ada kemahiran. Okey, ada certain sahajalah. Alright. So package yang terakhir ataupun package yang keempat adalah package yang menawarkan subjek-subjek ataupun bidang yang ke arah sastra dan kemanusiaan. Sastra dan kemanusiaan ni apa? Okay, kalau sastra ni lebih kepada macam bahasa, lebih kepada fakta, lebih kepada contoh macam sejarah. Okay, dalam kemanusiaan ni lebih kepada bidang yang berinteraksi ataupun bersosial dengan orang. Okay, macam abang sekarang adalah dalam bidang sosial. Ini kemanusiaan kita berinteraksi dengan manusia, kita akan bercakap lebih kepada percakapan dan sebagainya. So ada orang yang mungkin tak minat kepada bidang sains, juga tak minat kepada bidang yang menawarkan kepada teknologi, dan juga ada yang macam tak ada minat dalam bidang kemahiran, tapi dia lebih kepada bidang-bidang yang berkaitan dengan sastra, bahasa dan sebagainya. So ini adalah antara contoh-contoh subjek yang menawarkan kepada bidang-bidang di bawah sastra dan kemanusiaan. Okay. So itu ada contoh 4 package yang ditawarkan selaras dengan apa yang telah dikeluarkan oleh KPM, dan mungkin ini secara gambaran awal. Okay, mungkin adik-adik boleh dapat gambaran awal berkaitan dengan subjek yang adik-adik akan ambil ataupun aliran mana yang adik-adik akan pilih. So mungkin nanti lebih lanjut akan diterangkan oleh cikgu-cikgu lah, sebab tadi macam Cikgu Mahani kata sudah ada tingkatan 4 akan ada sesi orientasi dan juga di situ akan diberi keterangan dengan yang lebih lanjut oleh cikgu-cikgu nanti. Right, tapi ini adalah gambaran awal dan abang harap daripada gambaran package-package ini adik-adik dah dah timbul minat untuk adik-adik nak ambil ataupun nak masuk aliran mana pada tahun hadapan. Right. Okay. Kan tadi kita dah terangkan berkaitan dengan aliran kan. Dan mesti kalian tertanya, aliran ni dia apa bidang kerjaya dia? Apa yang career yang boleh ada ambil pada lepas daripada habis sekolah? So kita akan masuk kepada section yang keempat, section yang ketiga, iaitu prospek kerjaya mengikut aliran. Adik-adik masih okey? Masih boleh ikuti? Boleh Alright. Okey. Kalau masih okey, abang akan teruskan. So kita tahu di setiap aliran yang kita ambil sebenarnya ada prospek kerjaya ataupun career yang kita akan inilah yang maksudnya kita akan kerja tu kita akan dapat lepas dia habis sekolah nanti. Okay? Sebab apa? Bermula daripada saat adik memilih aliran apa yang adik mahukan, situ adik dah dapat tetapkan kerjaya apa yang adik akan ambil selepas sahaja tamat daripada persekolahan. Okay? Bukan, memang kadang ada orang macam lepas sekolah baru fikir nak masuk apa. Tapi kita kena ada satu macam planning. Kita dah tahu kita di aliran yang mana. So kita dah tahu fokus kita ke arah mana. Kita tahu kita ambil aliran sains. So kita nak fokus ke arah bidang yang macam mana. Sebab subjek sains ni dia bidangnya sangat-sangat luas. Kita dah ambil di aliran yang lebih kepada kemahiran. Okay. Lepas daripada SPNT, fokus kemahiran kita nak ambil. So di situ kita dah start aliran kita. Start fokus ke mana kerjaya kita sebenarnya. Alright. So
Kita pergi package yang pertama. Ini adalah antara kerjaya yang boleh diambil lah. Sebenarnya kalau nak disenaraikan, sebenarnya banyak. Tapi ini yang boleh di-concludekan. Okay, untuk package yang pertama yang ke arah kepada subject science. Okay, antara kerjaya-kerjaya yang adik-adik boleh fokus ataupun adik-adik boleh ambil bermula daripada sekarang, semestinya kalau sains adalah dalam bidang perubatan. Jadi seorang doktor. So mungkin abang percaya dalam kalangan adik-adik yang bersama dengan abang pada hari ini, mesti ada yang nak jadi doktor. Betul? Tadi pun ada yang bagi contoh yang dia memang nak jadi doktor. So dia dah boleh fokus aliran dia sekarang dan dia tahu kerja dia ke arah mana. Dan antara yang kedua juga boleh jadi ahli farmasi. Okay, ahli farmasi ni walaupun dia bukan doktor, tapi dalam bidang perubatan dia sangat luas dan salah satunya ahli farmasi. So dia dah tahu okay, ubat ini sesuai untuk apa, ubat ini sesuai untuk, dia tahu benda-benda macam tu memerlukan ataupun memerlukan requirement atau bidang yang berkaitan dengan medical dan ada lah implementasi subjek sains dalam kredit tersebut. Okay. Seterusnya menjadi seorang engineer ataupun seorang jurutera. Itu juga boleh antara prospek kerjaya yang boleh adik-adik fokus kalau dia ambil sains. Seterusnya ahli fizik, ahli bioteknologi dan kalau macam adik-adik minat sains tapi mungkin tak fokus untuk ke arah medical, tak fokus ke arah perubatan, antara kerjaya yang agak familiar juga adalah dalam bidang pendidikan ataupun menjadi seorang tenaga pengajar ataupun seorang pendidik. Macam contoh adik-adik mesti ada cikgu yang ajar sains, yang ajar matematik kan, yang ajar bahasa. So antara contoh kalau adik suka biologi tapi tak suka nak kerja dalam bidang perubatan ataupun bidang medikal dan sebagainya, so adik boleh fokus untuk menjadi seorang tenaga pengajar ataupun pendidik ataupun cikgu dengan cara macam mana. So nanti lepas FSPM boleh ambil ijazah ataupun diploma dalam pendidikan, right? Terus seterusnya package yang kedua, package yang menerapkan subjek ke arah teknologi. Antara kerjaya ataupun prospek kerjaya yang adik boleh ceburi adalah dalam bidang jurutera perkasasan komputer. Kita tahu sekarang ni penggunaan komputer sangat-sangat tinggi lah, lagi-lagi semasa MCO ni memang fokus ni penggunaan komputer ni sangat-sangat lah. So mana-mana adik-adik yang suka ke arah coding, mungkin ada di kalangan adik yang suka coding ataupun suka macam develop program, develop aplikasi dan sebagainya. So melalui package tadi yang diambil dan nanti lepas daripada SPM ada boleh fokus ke arah bidang pelajaran yang ke arah itu. Okay, macam sains komputer, banyak lagi lah, sebenarnya banyak lagi bidang-bidang yang ada bukan bidang, program yang ada selepas nanti kalau adik melanjutkan pengajian dalam diploma ataupun degree. Tapi antara prospek kerjanya adalah menjadi seorang jurutera perkasasan komputer. Selain itu juga adik boleh mengambil kerjaya sebagai seorang accountant, jadi pembangun web, jurulatih kecergasan ataupun jurulatih kecergasan ni kalau adik ambil sains sosial, sains sukan, so boleh jadi jurulatih kecergasan, adik boleh macam fisioterapi dan sebagainya. Dan tak lain tak bukan antara kerjaya ni adalah sebagai seorang cikgu ataupun seorang tenaga pengajar ataupun seorang pendidik. Okay. Dan seterusnya kalau package yang ketiga iaitu lebih kepada kemahiran ataupun skill macam apa kata tadi yang memerlukan kemahiran, antara kerjaya yang boleh adik fokus ataupun yang boleh adik ambil adalah dalam bidang usahawan, mereka fashion, mereka bentuk ataupun designer, interior designer dan sebagainya, hospitality, dalam bidang pembuatan dan juga sebagai tenaga pengajar. Okay. Tenaga pengajar tu macam cikgu lah. Kalau adik-adik minat dalam kemahiran tapi tak suka dalam kerjaya yang macam perlukan tapi suka mengajar, so adik boleh menjadi boleh fokus untuk kerjaya sebagai seorang cikgu ataupun tenaga
pengajar. Dan yang terakhir, dalam pakej yang keempat iaitu pakej sastra dan kemanusiaan, antara prospek kejayaan yang adik-adik boleh ceburi adalah dalam bidang ekonomi, dalam bidang usahawan, pendidikan, bidang pengurusan, bidang perakaunan dan juga bidang sains sosial. So ni antara kalau sains sosial tu macam abang memang dalam ijazah sarjana mulia kaunseling, so kita memang lebih ke arah pada sains sosial. Okay? Dan bidang perakaunan maksudnya kira-kira dan juga adalah macam kejayaan perlu berjumpa dengan orang dan sebagainya. So kalau sastra dan kemanusiaan ni kita lebih kepada komunikasi ataupun kita kebanyakannya lebih kepada kejayaan yang memerlukan kita bersosial, berinteraksi dengan orang ataupun berinteraksi dengan customer dan sebagainya. So ini adalah antara prospek kejayaan yang boleh ada diambil. Tapi sebenarnya banyak lagi kalau nak dikonkludkan dalam slide ni, rasanya banyak slide lagi lah. Tapi ini antara contoh prospek kejayaan yang adik-adik boleh fokus kalau adik-adik dah tahu aliran mana ataupun pakej mana yang adik-adik akan ambil semasa berada di tingkatan 4 nanti. Right? So kita masuk kepada persoalan. Ada adik-adik ada nak tanya apa-apa, so saya persilakanlah. Nak buka mic boleh, nak tulis dekat ruangan komen pun boleh. Oh, abang ada terbaca satu komen ataupun di ruangan chat yang Umairah kata dia tak tahulah nak minat apa. Okey. Sebenarnya minat ni dia kadang-kadang dia memang kita kadang tak tahu, tapi kadang minat tu sebenarnya dia kadang datang dengan sendirinya. Okay, kadang-kadang kita minat ke arah mungkin adik Umairah ni mungkin ada skill ke dalam masak ke, menjahit ke, kadang benda tu datang secara macam tiba-tiba. Okay, dan minat juga kita boleh pupuk sebenarnya, kita boleh pupuk dengan macam mana. So kita boleh macam mulakan dengan contoh kita pupuk, kita suka memasak, so mungkin kita boleh try masak dengan yang asas sahaja. So di situ kita boleh develop minat kita itu kepada yang lebih profesional lagi. So saya buka kepada adik-adik, kalau ada soalan yang nak ditanya, adik-adik boleh buka mic ataupun adik-adik boleh tulis dekat ruangan chat dan insyaAllah saya akan jawablah mengikut kepada pengetahuan saya lah. Okey, saya persilakan. Adik-adik ada persoalan tak? Okey, ada persoalan. Siapa ada persoalan boleh kemukakan soalan anda. Dekat chat pun boleh. Sebab cikgu pernah jumpa pelajar tingkatan 4 saya cerita sikit abang dulu ni. Ada boleh. Orang sedih tau. Sebelum ni kan di kelas yang sama dengan kawan yang sama, macam di sekolah kami ni ada aliran agama. So dia ada KA. So dia tingkatan 1, 2, 3 kawan yang sama. So bila masuk form 4 tu dah macam ada kawan dia pergi kelas sains, ada yang macam dia tak dapat sains. Bila dalam kelas yang baru tu, cikgu tengok kenapa lah dia sedih sangat. Berapa kali masuk kan kelas tu bila-bila. Ni je. Bila kita tanya, rupanya salah satu punca dia, itulah sebab dia tidak dapat bersama dengan kawan-kawan dia. Maksudnya terpisah. So mungkin boleh bagi sikit pendapat lah kalau jadi isu macam tu. Macam mana dia sebagai maksudnya dia memang tak layak, mungkin tak layak sebab result dia ke apa kan. So mungkin apa pandangan ni. Okay, terima kasih cikgu. Alright, situasi macam ni kadang memang rasanya kerap kali berlaku lah sebab kita dah bonding dengan kawan, mungkin kawan satu kelas tu lama. Contoh tadi dalam situasi yang tadi tu daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 memang kawan rapat lah, tapi bila mana berada di tingkatan 4, so kawan mungkin masuk kelas lain, kita tak dapat bersama, so kita tak boleh nak implement apa, kita tak boleh nak bersosial dengan kawan-kawan baru. Okay, apa yang saya nak tekankan untuk adik-adik, yang pertama memang betul bila berada di tingkatan 4 kita tak boleh nak fikirkan yang
contoh memang saya percaya semua orang ada best friend, semua orang ada kawan baik. So kita tak boleh nak kata kau kena ada dalam kelas aku ataupun kita kena kelas sampailah habis sekolah. Okay? Sebab macam saya katakan tadi, minat kita lain-lain. So mungkin kawan tu minat ke arah sains tapi kita mungkin minat ke arah account. So takkanlah kita nak duduk dalam satu kelas yang sama sebab kawan mungkin fokus ke arah sains dan kita nak fokus ke arah account. Okay. Antara lainnya yang boleh adik-adik fikir, kita fokus kepada minat kita. Kita fokus pada minat kita yang pertama dan kita jangan ikut kawan. Okay, contoh kawan dah ikut sains, kita pun nak masuk sains sedangkan kita ni tak minat sains. End up, benda tu akan memberikan kemudaratan lah kepada diri kita sebab kita tak boleh nak kita tak boleh nak follow the flow pengajian tu. Dan mungkin nanti akan dapat result yang tak baik. Okay, contoh kalau terpaksa berpisah dengan kawan-kawan, sebenarnya tak berpisah pun, masih dalam sekolah yang sama, cuma kelas yang berbeza-beza. Apa salahnya kalau kita membina ataupun bina perhubungan dengan kawan-kawan yang lain sebab yang lain pun semua kawan-kawan kita juga kan. Okay, jangan terlalu kita ikut perasaan kita macam aku tak ada kawan baik dalam satu kelas, tak naklah belajar. Jangan, benda tu tak boleh lah sebab bila ada di tingkatan 4 dan 5, apa yang adik-adik kena iman dalam fikiran adik-adik adalah salah satunya minat ataupun fokus kepada minat dan juga fokus kepada aliran ataupun bidang yang adik-adik nak, sebab di sinilah antara salah satu permulaan kejayaan ataupun bidang mana yang adik akan ceburi selepas sahaja adik tamat sekolah. Okay, so biasalah selalunya kalau kawan tak dalam kelas tu sebenarnya biasalah, tapi jangan kita macam kata ataupun jadikan satu alasan kalau kawan tak ada dalam satu kelas yang sama, kita pun tak nak belajar, kita tak ada semangat nak belajar. Walhal kita boleh je berjumpa, cuma minat ataupun fokus kita dah start lain, ataupun kita dah fokus kita masa tingkatan 4, tingkatan 5, okay, kawan kita mungkin minat ke arah ini, kita mungkin minat ke arah ini. So kita tak boleh nak follow kawan kita punya minat dan kawan kita pun tak boleh nak follow kita punya minat sebab nanti lama-lama dia akan memberilah kemudaratan lah kepada diri kita. Sebab saya ada seorang kawan yang sepanjang dia masuk kelas sains tapi sepanjang setahun itu dia memang tak boleh go flow dalam bidang sains sebenarnya. Dia memang dah setahun dia tak boleh go flow dalam bidang sains. Rupa-rupanya minat dia adalah ke arah account. Dia suka account dan memang sekarang pun dia melanjutkan pengajian dalam bidang perakaunan dan mungkin sekarang ni dengan ambil CJSCCA lah. So adik-adik kena tahu fokus adik-adik bila masuk tingkatan 4, adik-adik nak ke arah yang mana satu. Okay, kadang minat ni kita kadang mungkin macam saya dulu, saya daripada bidang sains, abang daripada bidang sains dan sebenarnya abang tak boleh bawa sains secara fully, secara macam kita nak call dalam bidang sains tu. Sebab apa? Sebab tu masa dalam back iman masa tu dalam kepala ni macam okay, bidang sains ni sebenarnya boleh masuk ke arah ataupun bidang mana-mana saja, tapi sebenarnya tidak. Okay, sebenarnya tidak. Memang betul bidang sains ni meluas, tapi sebenarnya bagi abang bukan ke arah sains ni, abang lebih ke arah sosial ataupun lebih kepada ke arah sastra dan kemanusiaan. So memang pengalaman abang semasa berada di tingkatan 4 dan 5 tu sedikit sebanyak macam memberi macam gangguan sedikit sebab abang tak boleh go flow dalam bidang sains tapi masih lagi ambil sains. So lepas daripada habis je SPM, so abang ambil minat ambil subjek ataupun minat yang betul-betul kena dengan abang dan alhamdulillah sampai abang boleh go flow. Tapi kalau adik-adik nakkan satu ataupun nak fokus kepada satu career, bermula daripada tingkatan 4 ini dah sebenarnya adik dah kena fokus. Alright. So adik-adik mungkin ada soalan lain ataupun mungkin nak tanya tentang perkara-perkara lain atau macam mana? Tak ada bang. Boleh buka mic. Tak ada. Mungkin nak tulis apa-apa ke boleh. Abang bagi ni lah masa untuk adik-adik, kalau ada soalan boleh cakap atau boleh buka mic ataupun tulis dekat ruangan chat. InsyaAllah abang akan jawab.
Cuma lapar je sebab sekarang dah tengah hari Ada persoalan apa? Cikgu bagi masa lagi, ada tak? Tak ada Cikgu harap semua jelas lah tentang apa, betapa pentingnya persediaan awak untuk tahun depan. Betul tu cikgu, sebab bila mana kita macam masih lagi keliru dengan apa yang kita nak, so nanti benda tu akan memberi gangguan kepada kita sebab kita tahu perasaan SPM itu merupakan perasaan yang memang sangat besar dalam kehidupan kita sebenarnya, sebab di situlah antara salah satu titik permulaan kita ke mana arah ataupun ke mana bidang kita nak pergi selepas daripada kita tamat sekolah. Okay. So kalau adik-adik dah tahu apa fokus adik-adik pada tahun hadapan, so adik-adik dah boleh go flow dengan bidang yang adik minat lah. Okay. Antara nasihat abang yang pertama, pilihlah bidang ataupun aliran adik-adik semasa di tingkatan 4 itu berstandarkan ataupun berpandukan kepada minat adik-adik sendiri. Okay. Jangan kita minat sesuatu tu, kita macam kita masuk ataupun kita go flow dalam aliran tu. Tapi jangan kita macam ambil suatu aliran tapi sebenarnya kita tak minat. Bila kita tak minat, kadang kita macam tak boleh nak flow, kita tak boleh nak go, kita tak boleh nak ikut apa yang cikgu ajar. Lepas tu sampai tahap kita bosan, kita tak semangat. Jangan. Kalau kita ada minat, kalau kita ada passion terhadap sesuatu aliran itu, kita akan bersungguh-sungguh untuk kita belajar, kita berusaha supaya kita dapat apa yang kita mahukan. Abang percaya adik-adik yang ada di hadapan abang ini ataupun yang ada dalam Google Chat ini, semuanya mahukan kerjaya ataupun karier yang baik pada masa akan datang. So, permulaannya adalah bermula semasa adik-adik memilih aliran adik-adik sendiri. Alright? So, mungkin kalau tak ada apa-apa, saya boleh tamatkan. Cuma nasihat abang yang pertama, adik-adik masih muda. Okay? Jangan patah semangat walaupun tahun ni masih lagi PT3 tak boleh dijalankan sebabkan beberapa faktor, tapi jangan anggap itu sebagai satu gangguan untuk adik-adik teruskan usaha adik-adik, sebab kita nak kecap ilmu ni, sebenarnya ilmu itu tak pernah habis. Kita tak pernah habis, so selagi masih ada kecaplah ilmu. Jatuh bangun dalam kita nak dapatkan kejayaan itu adalah lumrah sebenarnya. Okay? Bila kita jatuh sekali, jangan terus kita rasa down, kita tak boleh bawa. Tapi kalau kita jatuh, kita bangun, kita cuba perbaiki, kita cuba cari apa yang boleh kita tutup lompang-lompang itu, dan insyaAllah kalau kita berusaha, kita akan dapat apa yang kita mahukan, iaitu kejayaan yang kita dah tetapkan sejak kita masuk sekolah lagi. Okay, so itu sahaja daripada saya, cikgu. Okay, boleh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Daniel ataupun Abang daripada K15 LPTKN. Semoga ada rezeki nanti kita bolehlah pergi melawat ke K15 Cikgu pernah sampai. InsyaAllah memang. Saya sampai kat sana memang cikgu best sana. Memang sebenarnya kita memang mengalu-alukan kedatangan adik-adik semua ke K15, tapi kita pun tak tahu lagi sampai bila lagi kita perlu dalam fasa pemulihan ini. So insyaAllah ada rezeki adik-adik boleh datang, mungkin cikgu boleh bawa pelajar-pelajar untuk melawat. Tak masalah, kita lagi suka sebab bukan saya sahaja yang ada di situ, sebenarnya ramai lagi abang-abang dan akak-akak team educator sebenarnya. Okay. Saya nak promote lah adik-adik semua boleh follow kita punya social media macam saya tunjukkan. Adik-adik boleh follow kita punya social media K15. Okay, ini adalah antara social media kami. So kita akan sentiasa update berkaitan dengan macam-macam lah, kita update aktiviti, kita juga update
berkaitan dengan ilmu dan sebagainya. So adik-adik boleh follow kita punya Cafe dan insyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lah insyaAllah. InsyaAllah cikgu. Okey. Itulah, terima kasih lagi sekali dan insyaAllah kalau ada rezeki akan sampai. Dan cikgu minta semua pelajar yang mana yang dah join aktiviti ni tolonglah tengok media sosial daripada Cafe sebab Cafe sebenarnya banyak aktiviti walaupun kawan-kawan awak yang ada yang dah habis sekolah pun boleh join. Antaranya boleh jadi DJ dulu saya ada jemput masa rasa dalam bulan 2 kot. Ada jemput Cik Hawa. Cik Hawa kan DJ. Ya. Untuk jadi DJ. So awak boleh join media sosial dan awak boleh tahu apa aktiviti yang dijalankan oleh KPT. Okay? Dan lagi satu, saya tengok ada profile picture siapa tu Indra. Comel sangat Indra punya profile picture. Lama cikgu tak sebut nama Indra. Okey, cikgu nak ingatkan awak. Ingat tak cikgu ada share pada semua guru kelas tentang aktiviti kita awak boleh share awak punya video macam mana awak buat PDPR ataupun gambar ataupun infografik lah, ceritakan tentang PDPR punya aktiviti yang awak lalui selama beberapa hari ni dan boleh hantar pada cikgu sebab kita punya tarikh waktu 30 hari bulan. Setakat ni ada kawan-kawan awak yang dah hantar. Cikgu harap ada lagi ramai penyertaan, ada masa lagi untuk hantar. Saya tengok kat profile picture ni macam gambar ada. So maksudnya awak ada kreativiti sama ada nak buat video, nak buat nak edit gambar ke. Okay, boleh hantar ke nama cikgu. Kalau tak tahu apa nama cikgu, boleh tanya dengan guru kelas awak semua. Okay, itu saja cikgu rasa untuk kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Bavir. Puan Bavir adalah ketua guru kaunseling kita yang turut bersama. Saya lupa nak kenalkan tadi sebab kami ada program pagi tadi. Tengah YouTube. Banyak aktiviti kan kelam kabut. Dan Puan Siva. Tak apa. Saya tengok cikgu, ada cikgu Wan Makasum ada dan mungkin ada cikgu-cikgu lain lagi. Terima kasih kerana turut bersama dengan kami dalam program UBK. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Daniel atas kesudian menerima jemputan saya pada hari ini. Okay, saya rasa sekian dulu daripada saya. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Teacher, bye teacher. Bye cikgu. Amin, masa baik bang. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Jangan lupa ambil lunch. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Cikgu, bye. Bye. Siapa lah Muhammad apa tu? Tak sempat sebut nama.